Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini ialah pertemuan yang pertama. Saya dapat makluman ada teknikal. Macam setengahnya tak dapat buku ada kemungkinan silap teknikal ke. Tapi insya-Allah akan diuruskan selepas ni lah. Jadi kita terus kepada sesi kita untuk hari ini, dan untuk mengingatkan semula kita ada dua sesi. Sesi ini selama 40 minit dia, insya-Allah Zoom akan berhenti. Kemudian kita akan rehat dalam 5 minit ke, kemudian kita akan sesi kedua nanti, di mana sesi kedua tu khas untuk soal jawab lah ataupun perbincangan yang umum. Tapi sesi pertama ni kita akan sentuh satu persatu buku, bermula daripada pelajaran pertama sampailah habis nanti insya-Allah. Dan kita peruntukkan lebih kurang 40 minit je lah. Dan saya tidak dalam pendekatan saya tidak tergesa-gesa nak selesaikan dalam masa 3 bulan ke 4 bulan ke tidak. Maksudnya kalau kita boleh selesaikan, itu saja matlamat utama, selesaikan supaya kita boleh menguasai ataupun memahami asas-asas tata bahasa Arab ni. Mungkin setahun lah, tak kisahlah. Tapi yang pentingnya kita nak buat ni biarlah kita faham. Maksud apa faham tu? Kalau kita tak faham, tanya betul. Tanya ataupun kita boleh bincang sampai kita faham tiap-tiap apa yang terkandung dalam buku ini. Kerana saya pun tak sempat buat dia punya video tentang isi kandung buku ni, kenapa dia tulis dan sebagainya. Tapi pada umumnya melalui pengalaman saya mengajar, sama ada di UKM ataupun di luar, kalau ditentukan kursus ataupun belajar bahasa Arab ni selama 3 bulan katakan, memang tidak begitu wajar. Kenapa tak begitu wajar? Kerana dia akan jadi tergesa-gesa. Maksud bila tergesa-gesa tu kita nak cepat habis, dalam masa 3 bulan nak habis, kemudian nak start kumpulan baru katakan, jadi itu saya rasa tidak sesuai. Jadi pendekatan saya kali ini, biar dia lambat, kita tenang-tenang, relax je bincangkan ni, dan insya-Allah dia akan jadi mudahlah kalau kita telah menguasai bahasa Arab ataupun asas-asas tu. Jadi saya ingatkanlah supaya kita tidak rasa apa orang kata, tidak rasa segan untuk bertanya dan sebagainya. Biarlah kita faham tiap-tiap yang kita bincangkan ni, supaya kita akan menguasai bahasa Arab dengan lebih mantap lagi. Jadi kita yang di depan paparan anda ni ialah buku tu ya. Jadi kalau anda ada buku, boleh rujuklah. Dan elok ada buku ni pasal apa ya? Kerana kita boleh terpandu dan kita boleh catat, kita boleh tandakan yang mana kita kurang faham ke, dan boleh dibawa bincang kemudiannya. Kalau tak ada buku, sebagaimana yang saya pernah buat sebelum ni lah, saya edarkan nota-nota saja. Jadi kadang-kadang pelajar tak faham ataupun dia tak tahu nak rujuk kat mana. Jadi itulah saya ubah teknik ni sikit, supaya kita ada buku dan kita akan membincangkan tiap-tiap satu daripada buku. Ya. Bermula dengan pelajaran pertama sampailah pelajaran ke-13. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan masuk pelajaran pertama. Kalau anda lihat di depan tu ataupun di isi kandungan buku anda, akan anda dapati bahawa pelajaran pertama kita ialah beginilah, ada objektifnya, ada 5 objektif pelajaran pertama tu. Kalau sempat kita buat semua-semuanya, tak apa. Kalau tak sempat, kita tangguhkan pada sesi akan datang. Jadi ini dia punya isi kandungannya, ada kita boleh lihat sendirilah. Jadi pelajaran pertama ni ada menguasai bahasa Arab, ilmu saraf, dan dia punya objektifnya, perbezaan antara ilmu saraf dan nahwu. Kemudian objektif kedua, apa yang dimaksudkan dengan acuan dan wazan. Dan objektif ketiga, rasional, penggunaan wazan dan seterusnya lah. Ini saya paparkan seperti lalu supaya kita sama-sama dapat melihat apa yang kita akan sentuh dalam buku ini, dalam pertemuan kita. Jadi sampailah ke pelajaran 3, pembahagian perkataan bahasa Arab, dan ada latihan sikit, ada pelajaran keempat, wazan 5, pelajaran kelima, kata kerja telah berlaku, sedang berlaku. Ini fi'al madhi, fi'al mudhari' je. Kemudian fi'al amr dengan nahi. Kemudian kerana kita nak mendetailkan, kita faham betul sesuatu yang dibincangkan tu. Kemudian 6 dan seterusnya, kata dasar, kemudian kumpulan kata kerja,
dan seterusnya lah. Jadi itu anda boleh lihat sendiri sebagai nak membiasakan ataupun nak memahirkan ataupun mendapat idea apa yang kita akan sentuhkan dalam sesi kelas kita. Kemudian di akhirnya ada lampiran. Lampiran itulah yang dirumuskan ataupun dikumpulkan semua wazan-wazan yang biasa. Ya, kalau anda lihat sini dalam buku, bolehlah lihat lampiran tu ataupun wazan-wazan tu yang kita kuasai untuk menguasai bahasa Arab ni. Okey, jadi kita terus ke muka surat pertama lah. Muka pertama iaitu pelajaran kita yang pertama. Jadi saya akan terangkan, kalau ada rasa perlu diulang terang, beritahu saja. Jangan gunakan chatting, kerana saya kadang-kadang tak dapat nak lihat apa ni, pada masa yang sama nak lihat chatting lah. Jadi rasa kalau ada rasa nak tanya, terus buka mic dan terus mencelah. Jadi kita hari ini pelajaran pertama kita. Hari ini kita nak buat pelajaran pertama yang bertajuk menguasai bahasa Arab ilmu saraf. Dan ada objektif dia, ada 5 objektifnya. Pertamanya nak tahu perbezaan antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Ini saya akan bacakan. Kemudian objektif kedua ni ialah kita tahu apa yang dimaksudkan dengan acuan dan wazan. Ini ialah istilah yang baru digunakan, acuan. Nanti insya-Allah saya akan terangkan. Kemudian nombor 3, rasional penggunaan wazan dalam proses membentuk perkataan. Dan nombor 4, kita tahu perbezaan atau persamaan antara wazan dan imbuhan dalam bahasa Melayu. Dan akhir sekali pada pelajaran pertama ni kita tahu membentuk perkataan daripada 3 huruf dasar, sama ada kita gunakan acuan ataupun wazan. Baik, kita masuk ke objektif yang pertama. Jadi objektif yang pertama ni ialah perbezaan antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Jadi untuk menguasai bahasa Arab, kita sebagai pelajar mesti mempelajari 2 ilmu asas ni, ilmu saraf dan ilmu nahwu. Jadi apakah dia kedua-dua ilmu ini? Jadi kita buat sekali lalu dulu, kemudian kita mendetail. Ilmu saraf ialah ilmu yang membahaskan bagaimana perkataan dibentuk. Jadi dia punya apa ni orang kata tag dia ialah perkataan, bagaimana nak membentuk perkataan melalui susunan huruf-huruf abjad. Ilmu ini juga membahaskan bagaimana makna suatu perkataan berubah disebabkan oleh huruf-huruf penambahan ataupun perubahan baris pada perkataan dasar. Jadi ini penting kerana pengalaman saya dapati bahawa pelajar dia keliru di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Baik, yang keduanya. Apakah ilmu nahwu? Ilmu yang membahaskan bagaimana ayat dibentuk. Tadi itu perkataan dibentuk. Kemudian bagaimana nak bentuk ayat? Melalui susunan perkataan. Yang tadi itu kita lihat dia punya rasional. Tadi kita susun huruf jadi perkataan. Sekarang ni ilmu nahwu kita susun perkataan jadi ayat. Jadi itu nampaklah dia punya, biar kita faham dengan jelas. Kalau orang tanya, apakah ilmu saraf? Terus ialah berkaitan dengan perkataan. Susun huruf jadi perkataan, itulah dia ilmu saraf. Apakah dia ilmu nahwu? Susun perkataan jadi ayat, itulah dia ilmu nahwu. Tapi dalam bahasa Arab ni ada lain sikit. Dia ada penambahan sikit. Jadi ilmu nahwu ialah ilmu yang membahaskan bagaimana ayat dibentuk melalui susunan perkataan. Ilmu ini juga membahaskan bagaimana baris akhir suatu perkataan berubah-ubah disebabkan fungsi perkataan tersebut dalam ayat. Jadi di sini kita dapati pada peringkat awal ni, kita dapati perbezaan di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu ialah ilmu saraf membentuk perkataan, ilmu nahwu membentuk ayat. Jadi senang sebenarnya dan logik. Oleh kerana itulah istilah yang kita gunakan. Biasa kita gunakan apa ya? Istilah ilmu nahwu dan saraf. Itu biasalah. Jadi apabila kita gunakan istilah belajar bahasa Arab, kita belajar ilmu nahwu dan saraf. Biasalah cakap macam tu. Istilah ni dah menggambarkan kita keliru. Kerana kita tak belajar nahwu dulu. Kita sepatutnya belajar perkataan dulu sebelum kita belajar ayat. Jadi kita tak boleh nak kata kita belajar ayat dulu baru kita belajar perkataan. Tak kenalah dari susunan logik tu. Jadi istilah kita peringkat awal lagi telah ataupun mengandungi kekeliruan.
Jadi ini yang saya nak cuba sarankan. Jadi kita cuba membuat pendekatan baru bahawa sebenarnya tak boleh kita sebut ilmu nahu dan saraf. Kena sebut ilmu saraf dan nahu. Kerana ilmu saraf membentuk perkataan. Lepas kita bentuk perkataan, kita bentuk ayat. Jadi kalau kita kata ilmu nahu dan saraf itu terbalik sebenarnya. Terbalik sama ada kita sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi ini yang penting untuk pelajar jelas daripada awal lagi. Supaya jangan keliru. Jadi kita boleh lihatlah. Dah sampai ke peringkat universiti dan sebagainya, masih tak begitu jelas apa yang kita nak belajar ni. Jadi dalam nak belajar bahasa Arab ni, kita mempelajari dua ilmu. Nak menguasai bahasa Arab ni ada dua ilmu. Ilmu asal iaitu ilmu saraf dan ilmu nahu. Kita perlu jelas ilmu-ilmu ni supaya dalam perjalanan yang panjang belajar bahasa Arab ni, kita tahu kita punya matlamat. Kita terfokus pembelajaran kita. Kalau tidak, kita dah belajar banyak tahun dah. Dari sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, grad nanti pun kelang kabut lagi. Itu bukan nak cakap benda ni teori, ya. Memang betul lah realitinya. Kalau kita tidak dibetulkan daripada awal, kita akan jadi tak yakin tentang bahasa Arab itu. Jadi ini yang saya nak mengikut pendekatan saya, nak perbetulkan daripada awal lagi. Jadi kalau orang tanya sekarang ni, apa kata ilmu saraf? Automatik perkataan. Dan ada yang dikatakan wazan, itu kita nak sentuh lah. Kemudian kalau ditanya apakah itu ilmu nahu? Automatik kita sebut ayat. Dan ada yang dikatakan baris akhir. Baik, jadi kita lihat buku dulu, ya, kita baca. Kemudian, okey, terus huraiannya ialah dalam bahasa Arab, baris akhir satu perkataan itu boleh berubah-ubah. Ini biasalah, kita dah faham dah. Sebagai contoh, madrasah itu boleh disebut baris atas, madrasatan, ataupun madrasatin, ataupun madrasatun. Jadi, tapi sebelum masuk ayat, dia akan disebut madrasah. Dia tak boleh sebut madrasatun, atau madrasatan, atau madrasatin. Kerana apa? Kerana kita tahu ilmu pembentukan ayat ni ada kaitan dengan baris akhir. Jadi apabila kita sebut satu perkataan saja, tak ada ayat, seperti madrasah, tak boleh kata madrasatun. Kerana kita tak logik, kita belum buat ayat lagi. Dia nak sebut baris akhir. Kenapa? Kenapa nak sebut madrasatun? Kenapa nak sebut madrasatan? Kenapa nak sebut madrasatin? Jadi ini kita kena jelas daripada awal. Bahawa perkataan saja jangan disebut baris akhir kerana kemungkinan ada 3 sebutan tu. Dan kalau ada alif lam, tambah lagi 3. Kita boleh sebut madrasatan, madrasatin, madrasatun, okey. Tapi kalau ada al, kita boleh sebut al-madrasata, al-madrasati, al-madrasatu. Jadi ini yang penting untuk dipahami daripada awal ni. Di samping itu terdapat juga kategori perkataan yang pada akhirnya tidak akan berubah. Itu biasalah, ataupun benda ni kita tak perlu bincang kerana pada akhirnya tak akan berubah. Jadi kita hafal saja tanpa membincangkan kenapa pada akhirnya berubah. Baik. Itu ialah huraian ringkas. Sekarang kita akan mendalami lagi perkara-perkara ini. Ya. Jadi di sini, kita satu poin yang tak disebut di sini, kita akan sebut berulang-ulang supaya fakta ni jelas. Tidaklah apa, kita betul mantap memahami isu ini. Ya. Kalau kita sekali sebut dia, kemungkinan dia tidak akan lekat di pemikiran kita. Jadi kita ulang-ulangkan selalu. Jadi di sini, kalau anda lihat sini, kalau kita sebut sekolah itu sebagai madrasah, jadi dalam lumrah pembelajaran kita sekarang ni, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, apabila kita menyebut satu perkataan itu dengan baris akhir, itu boleh kita anggap salah. Biasalah kan? Kalau kita sebut apa ni, buku tu apa dia? Kitabun. Kalau kita sebut sekolah apa dia? Madrasatun. Apabila kita sebut kereta apa dia? Sayyaratun. Menyebut baris akhir itu tak kena pada tempatnya kerana kita belum buat ayat. Ya, kalau anda lihatlah buku-buku sekolah rendah, buku sekolah menengah dan sebagainya, kalau dalam mempersembahkan sesuatu kepada pelajar, disebut dengan baris akhir, itu terdapat sesuatu yang tak kena, sesuatu yang lari daripada sepatutnya. Kerana baris akhir ialah daripada pengkhususan ilmu nahu. Ilmu nahu ialah membentuk ayat, membuat ayat. Ya, kenapa kita nak sebut baris akhir?
Kerana kemungkinan saja dia akan disebut al-madrasata, kemungkinan akan sebut al-madrasatu, kemungkinan dia sebut al-madrasati. Mengikut ayat tu. Kalau saya suka sekolah, nak kata apa bahasa Arab? Saya suka al-madrasata. Dia ada ayat kan? Dia ada dalam ayat, kena sebutlah uhibbu al-madrasata. Tapi kalau perkataan sekolah saya, kenapa nak sebut madrasatun ataupun madrasatan ataupun madrasatin? Jadi ini kita kena perlu ubah pendekatan ini. Kita perlu pendekatan yang baru bahawa dalam perkataan, dalam sesuatu perbendaharaan kata, sebelum dia jadi ayat lagi, jangan sebut baris akhir. Kena biasakan begitu. Supaya kita pertamanya kita beza, kita menunjukkan kita faham apa itu ilmu saraf dan apa itu ilmu nahwu. Yang kedua ialah itu ialah lebih mudah. Menyebut sesuatu tanpa baris akhir lebih mudah daripada nak sebut dengan baris akhir. Okey, jadi itu satu poin yang perlu yang saya nak ketengahkanlah. Saya harap anda semua faham ya. Jadi kesimpulan nak kata apa ya? Saya dari segi itu saya tak teragak-agak kalau ada buku yang menulis sama ada untuk sekolah rendah, sekolah menengah ke, bila dibincangkan dengan perkataan tu dia sebut pada akhir, saya menganggap buku itu salah. Itu tak apalah. Untuk pengalaman saya ni, buku itu tidak tepat. Menunjukkan pengarangnya keliru di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Ilmu saraf kita tak perlu letak baris akhir, tapi dia letak juga ra'sun, dia katanya ra'sun, yadun, kitabun, apa lagi ya, semua sekali dah. Qalamun, mistaratun, salah sebenarnya. Patutnya disebut dengan baris tanpa baris akhir. Ayat nanti baru boleh timbul sama ada nak kata ra'sun, ra'san ataupun ra'sin. Nak kata mistaratun, mistaratan, mistaratin dan sebagainya apabila kita membincangkan dengan ayat. Baik, jadi sebagai huraian saja bagi mereka yang nak memantapkan lagi, ini tentang ilmu saraf, pembentukan perkataan. Jadi huraian di sini ialah bilangan huruf dasar bahasa Arab ni, kalau kita buka kamus, kita dapati bahawa 3 saja, boleh katakan 99% lah. Huruf asal bahasa Arab ni 3. Daripada 3 huruf inilah huruf-huruf lain ditambah dan kadang-kadang baris-baris asal 3 huruf ini berubah untuk memberi makna tambahan kepada makna asal. Jadi 3 huruf ni apabila dia ada menerima penambahan, dia akan berubah makna. Jadi sebagai contoh, huruf dasar seperti huruf kaf, ta, ba. Kita buka kamus, tengok kaf, ta, ba, boleh senaraikanlah makna kaf, ta, ba dengan penambahan-penambahannya. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Melayu, kita boleh katalah perkataan asal ialah tulis. Tapi dia boleh berubah menjadi seperti tertulis, penulisan, penulis, ditulis, bertulis dan seterusnya. Dan bahasa Arab pun begitu juga. 3 huruf asal ni, yang kita jelas pada awal 3 huruf asal ni nak membentuk perkataan lain, dia menerima huruf-huruf penambahan ataupun baris-barisnya berubah. Jadi ada beberapa contoh di sinilah. Kata dasar kaf tabah sekiranya dibariskan begini, katab, iaitu huruf pertama dan keduanya dibariskan dari atas, dia akan bermakna telah tulis. Makna umum dia. Kemudian akan terperincikan siapa yang menulis dan sebagainya lah. Tapi makna umum dia apabila dibariskan yang pertama, kedua dan dari atas, dia akan membawa makna telah tulis. Contoh kedua pula, kalau dia dibariskan seperti ini, kutib, iaitu huruf pertama dibariskan baris depan. Huruf kedua dibariskan baris bawah. Maknanya akan berubah daripada telah tulis akan menjadi telah ditulis. Jadi semua perkataan begitu pada umumnya sebagai garis pandu yang umum. Kalau dia katab atau duduk baris atas, dia akan makna telah membuat sesuatu. Kalau huruf pertama dibariskan baris depan, huruf kedua baris bawah seperti kutib, maknanya telah di sesuatu. Kalau kita kata perkataan lain contohnya nasar, telah menolong. Kalau telah ditolong, nusir. Jadi itu yang inilah dikatakan ilmu saraf, iaitu bagaimana perkataan dibentuk. Jadi anda kalau anda jelas ni tak apa, kalau rasanya tak begitu mantap, inilah peluang kita nak mantapkan lagi ilmu saraf ni, iaitu bagaimana perkataan dibentuk. Baik. Contoh ketiga, ini semua contoh-contoh supaya kita jelas, kita faham perkara ni.
Contoh ketiga daripada kata dasar kaftaba tadi, kalau ditulis begini, katib, ada huruf alif ditambah, yang dipanjangkan sebutnya katib. Maknanya akan berubah. Dia tidak jadi makna ditulis ataupun telah tulis, dia akan menjadi makna penulis. Ini asas-asas ya, kerana dalam kelas begini kemungkinan ada yang okey, ada yang tak begitu okey. Jadi kita nak ulang supaya ia akan jadi lebih mantap. Baik, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, perkataan kata dasarnya kaftaba juga, tapi ditulis begini, kitabah. Maksudnya huruf pertama baris bawah, huruf kedua baris atas dan ditambah alif, dan huruf ketiganya asalnya kaftaba, huruf ketiga baris atas. Jadi disebut kitabah. Apakah maknanya? Dia bukan makna telah menulis, dia bukan maknanya telah ditulis, bukan maknanya penulis, tapi maknanya ialah penulisan. Beza ya, macam bahasa Melayu begitulah. Kalau kita kata telah tulis, makna lain. Kalau telah ditulis, makna lain. Asalnya ialah tulis saja. Tapi kalau kita kata penulisan, itu pun berubah maknanya. Jadi kita nak kata dia telah tulis, kita tak boleh kata dia kitabah. Kerana kitabah itu bermakna penulisan. Jadi kita kena beri satu perkataan yang sesuai dengan apa yang kita maksudkan ataupun apa yang makna yang nak kita sampaikan. Jadi ini contoh. Saya buat contoh 4 saja. Nak kasih gambaran awal kerana buku ini bukanlah untuk mereka yang telah menguasai bahasa Arab juga, tapi untuk mereka yang baru nak menguasai bahasa Arab. Jadi kadang-kadang contoh-contohnya saya buat agak mudah ataupun agak asas. Maksud kemungkinan anda dah tahu, tapi tak apa, anda boleh mantapkan. Baik. Jadi dah buat 4 contoh tu, itu ialah contoh ataupun apa yang kita boleh kata tentang ilmu saraf, iaitu bagaimana perkataan dibentuk. Baik, apakah dia ilmu nahu? Dia nak huraikan secara umum, secara asas je. Bukan nak mendetail-detail, nanti insya-Allah pada pelajaran seterusnya akan mendetail. Jadi huraian asasnya peringkat awal ni ialah ilmu nahu ialah membentuk ayat dan huraian baris akhir perkataan. Dua aspek tu. Jadi ilmu nahu membahaskan bagaimana perkataan disusun untuk menjadi ayat dan berdasarkan kepada perkataan di dalam ayat itu, baris akhirnya berubah. Mengikut fungsi dia, mengikut fungsi perkataan tersebut di dalam ayat. Jadi fungsi ini, di sini disentuh sedikit. Fungsi ini apa maksud fungsi? Iaitulah apa yang kita akan subjek ataupun predikat ataupun pelaku bagi satu kata kerja ataupun objek bagi kata kerja ataupun yang lain lagi berdasarkan kepada apa yang tertulis dalam perbahasan ilmu nahu. Jadi contoh di sini beginilah. Dalam bahasa Melayu, saya suka gunakan bahasa Melayu dalam peringkat awal ni kerana supaya konsep itu kita faham dengan betul. Kalau terus cakap bahasa Arab, terus kasih istilah-istilah, dikhawatiri pelajar dia tak begitu mantap, dia tidak faham istilah, dia boleh hafal, dia tahu mubtada khabar semua, tapi tak faham apa sebenarnya mubtada khabar tu. Baik, jadi di sini saya senaraikan beberapa apa yang dikatakan fungsi tata bahasa. Pertamanya, subjek. Subjek adalah perkataan atau ungkapan yang menjadi tajuk penceritaan. Dalam ayat kita mesti menceritakan tentang sesuatu. Nak ceritakan tentang apa ya? Jadi itulah dia yang dikatakan subjek. Jadi dalam istilahnya mubtada. Jadi perkataan contohnya ayat rumah itu besar. Jadi cerita pasal apa ni? Rumah itu besar. Cerita pasal rumah itu. Apa ceritanya? Itulah predikat besar. Jadi perkataan rumah itu adalah subjek. Kerana ayat menceritakan tentangnya. Jadi kita kena faham ni. Jadi kita tahu mubtada khabar tapi tak faham dia punya konsep, itu yang menyebabkan kita tidak yakin tentang suatu penggunaan perkataan ataupun suatu konsep dalam istilah nahu. Baik, menceritakan tentang suatu, dia dipanggil subjek. Dan contoh kedua, fungsi tata bahasa yang kedua ialah predikat. Predikat ialah perkataan atau ungkapan yang berfungsi menceritakan tentang subjek itu. Jadi contohnya pelajar itu rajin. Jadi rajin ini menceritakan tentang pelajar itu. Jadi itulah dia fungsi tata bahasa dia. Jadi dalam ayat
ada tajuk yang kita nak bincangkan, kita nak cerita tentang dia, dan dalam ayat mesti ada sesuatu yang menceritakan tentang benda tu. Jadi ini dikatakan fungsi tata bahasa. Dalam istilahnya subjek ataupun predikat. Tapi dalam istilah bahasa Arab ni akan jadi mubtada, khabar dan sebagainya. Jadi di sini dihuraikanlah, iaitu nombor 2 tu fungsi tata bahasanya ialah dalam ayat fungsinya sebagai predikat. Baik. Ada juga fungsi lain yang disebut di sini, iaitu pelaku. Pelaku ni ialah orang yang membuat ataupun sesuatu yang membuat perbuatan itu. Ataupun perbuatan itu datang daripada dia. Contoh dalam ayat ni, setelah lama belajar, berjaya pelajar itu akhirnya menguasai bahasa Arab. Jadi di sini kita kena cari siapakah dia yang perbuatan di sini. Kalau dalam bahasa Arab berjaya itu dianggap perbuatan. Jadi siapakah dia yang melakukan perbuatan itu? Jadi siapakah yang telah berjaya? Jadi bila kita jawab soalan itu, pelajar itu. Jadi itu ialah pelaku bagi perbuatan berjaya. Jadi ini fungsi kata bahasa kerana dalam ayat dia ada kata kerja. Apabila kita jumpa kata kerja, kita sentiasa kena tahu siapakah dia yang melakukan perbuatan ini. Dan jawapan bagi siapa yang melakukan perbuatan ini, itu ialah pelaku ataupun dalam bahasa Arab disebut fa'il. Fa'il bagi al-fi'il. Jadi di sini contoh di sini ialah pelajar itu, dialah kata kerja. Dia ialah pelaku kata kerja. Dia pelajar itu telah berjaya dalam menguasai bahasa Arab dan sebagainya. Baik, contoh seterusnya nombor 4, objek. Objek ialah ungkapan yang menunjukkan apabila kata kerja berlaku pada dia. Contohnya Muhammad sedang membaca buku. Jadi ada kata kerja membaca. Siapa yang melakukannya? Muhammad. Apa yang berlaku, membaca itu berlaku pada siapa? Adakah dia berlaku kepada majalah, berlaku pada buku, berlaku pada apa saja? Jadi di sini dalam ayat ini dia berlaku, membaca itu berlaku pada buku. Membaca buku. Jadi buku ini fungsi dia sebagai objek. Jadi perkataan buku adalah objek bagi perbuatan membaca. Kerana perbuatan membaca berlaku pada dia. Jadi ini fungsi tata bahasa yang keempat yang paling biasa digunakan ataupun paling biasa terdapat dalam ayat. Baik. Yang kelima, masa berlaku. Jadi dalam ayat ada perkataan ataupun ungkapan yang menghuraikan masa berlaku suatu perbuatan itu. Contohnya, Ahmad pergi ke sekolah. Bila dia pergi sekolah ni? Pada masa bila? Pada waktu pagi. Jadi apabila dia menghuraikan masa, dia ialah salah satu daripada fungsi tata bahasa. Kerana kita akan dapati nanti bahawa fungsi-fungsi ini yang daripada 1 sampai ke 5 setakat ni, baris akhirnya akan berubah mengikut fungsi dia. Kalau dia subjek, dia akan baris depan. Kalau dia predikat, dia akan baris depan. Kalau dia objek, dia baris atas. Kalau dia menunjukkan masa, dia akan baris atas. Dan kalau dia menunjukkan tempat juga, dia akan dibariskan dengan baris atas. Jadi ini yang perlu kita faham daripada awal. Apa yang dikatakan sebagai fungsi tata bahasa yang setakat ni kita dah bincangkan, terdapat 5. Pertama, subjek, mencerita tentang dia. Kemudian predikat, kita cerita tentang subjek itu. Kemudian objek, kalau ada perbuatan, dialah yang kena buat. Kemudian nombor 3 tadi itu, kalau ada perbuatan juga, dialah yang melakukan perbuatan itu. Dan yang kelimanya ialah bila berlaku sesuatu itu. Dan keenam, tempat dia berlaku. Di mana dia berlaku? Di belakang rumah, di depan rumah, di dalam bilik, di luar bilik dan sebagainya. Itu adalah fungsi. Dan fungsi tata bahasa ini, baris akhirnya akan dibariskan dengan baris tertentu. Itulah dia ilmu nahu. Jadi kena ilmu nahu itu kena ada apa yang disebutkan fungsi tata bahasa yang kita sempat selarikan ni 6 ya. Jadi contohnya beginilah, Ahmad mengulang kaji pelajarannya di perpustakaan. Jadi di perpustakaan berfungsi untuk menghuraikan tempat berlaku mengulang kaji. Jadi dah ada pelakunya Ahmad, dia kata kerjanya mengulang kaji. Apa yang kena ulang kaji itu pelajarannya. Di mana berlaku ni? Di perpustakaan. Jadi perkataan perpustakaan itu ialah berfungsi sebagai tata bahasa. Kemudian ada lagi 2 yang biasa digunakan dalam ayat, keadaan. Jadi suatu ungkapan itu berfungsi menunjukkan keadaan sesuatu apabila perbuatan itu berlaku. Baik. Contohnya, Ahmad pergi ke sekolah dengan gembira. Cerita pasal Ahmad, apa dia buat? Apa ceritanya? Pergi
Mana dia pergi, tempat yang dia pergi, ke sekolah, keadaan dia pergi itu bagaimana? Dengan gembira. Jadi keadaan ini ialah fungsi tata bahasa yang baris akhirnya akan dibariskan dengan baris tertentu. Baik, contoh yang seterusnya berapa ni? Sebab berlaku satu perbuatan. Contoh ayatnya, Ahmad pergi ke sekolah, okey, cerita pasal Ahmad, baris akhirnya akan dibariskan baris tertentu. Pergi juga, baris akhirnya akan dibariskan baris tertentu. Ke sekolah menguraikan tempat, sebab dia pergi itu. Apa sebab dia pergi? Kerana dia ingin belajar. Jadi kerana dia ingin belajar ni berfungsi menguraikan sebab perbuatan pergi. Jadi ada 8 yang paling umum yang biasa kita jumpa dalam ayat. Yang mana ini ialah perbahasan dalam ilmu nahwu. Pada ilmu nahwu kita nak buat ayat. Bila kita nak buat ayat mesti ada kita nak cerita tentang sesuatu. Kalau kita tak cerita sesuatu, tak ada ayat lah, tergantung lah. Malam tadi, diam saja. Apa benda malam tadi? Jadi, tergantung. Jadi, kena ada mencerita tentang sesuatu. Contoh yang paling dekat sini itulah rumah itu. Apa cerita dia? Besar. Kemudian kalau ada kata kerja, dia mesti ada orang melakukannya. Contohnya, bermain, katakan. Bermain, siapa yang bermain? Ahmad bermain bola di padang. Adalah yang melakukannya. Kemudian, objek. Objek ada perbuatan, kena ada benda yang kena buat. Ali makan nasi. Apa yang kena makan? Nasi kena makan. Itulah dia objek. Kerana dalam ayat kena ada benda-benda macam ni. Kemudian bila dia makan nasi, sebagai contohnya, lepas maghrib ataupun sebelum maghrib, itu menguraikan masa. Kemudian di mana dia makan nasi? Di kantin, di kafe, di rumah, di biliknya dan sebagainya. Kemudian, kenapa dia makan nasi? Ataupun keadaan dia makan nasi itu bagaimana? Dengan tergesa-gesa. Itu huraian keadaan dia lah. Kemudian sebab dia makan, kerana dia terlalu lapar. Jadi ada 8 yang paling biasa. Jadi ini perlu dihafal atau perlu kita faham apabila kita baca satu ayat nanti. Kerana benda ni takkan lari. Mesti ada subjek, mesti ada predikat. Kadang-kadang dihuraikan dengan masa, kadang-kadang dihuraikan dengan tempat, kadang-kadang dihuraikan sebab dan sebagainya. Dan ini merupakan perbahasan-perbahasan yang asas bagi ilmu nahwu. Jadi selepas tu saya ataupun kita dapat simpulkanlah bahawa ini baris akhir itu dalam kaedah membaris akhir perkataan mengikut fungsinya, ini yang paling umum. Yang berfungsi sebagai subjek dan predikat, baris akhirnya depan. Yang berfungsi menunjukkan pelaku satu perbuatan, baris akhirnya baris depan. Kalau dia objek bagi kata kerja, baris akhirnya baris atas, dan juga ditambah nanti kalau dia menunjukkan tempat, menunjukkan masa, menunjukkan sebab, menunjukkan keadaan suatu, baris akhirnya baris atas. Dan kalau ada huruf tertentu sebelum dia, baris akhirnya baris bawah. Jadi ini kesimpulan awal lah. Contoh di sini, untuk memantapkan lagi, buku itu berfaedah cerita tentang apa? Buku. Apa ceritanya? Berfaedah. Jadi, Al-Kitabu Mufidun. Dia tak boleh. Mufidan tak boleh. Al-Kitabah tak boleh dan sebagainya. Baik, ini sebuah buku. Cerita pasal ini. Apa ceritanya? Sebuah buku. Ini sebuah sekolah. Ini apa cerita dia? Sebuah sekolah. Kemudian sekolah itu besar. Itu kita lihat baris akhir perkataan-perkataan dalam ayat ini semuanya dibariskan dengan baris depan kerana dia sama ada menceritakan tentang sesuatu ataupun dia ialah cerita bagi sesuatu. Ya. Baik, jadi saya rasa tinggal lagi tak sampai seminit ni ya. Jadi sebagaimana saya sebut nanti, kita tidaklah tunggu apa untuk menyelesaikan silibus ni. Jadi kalau terpadam lepas ni, insya-Allah kita akan rehat dalam 5 minit. Kemudian kita akan sambung dengan soal jawab. Dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung daripada nombor 2 ni. Ataupun kita ulang sikit dan kita sambunglah objektif seterusnya dalam pelajaran pertama. Kerana ini ialah asas-asas. Jadi kalau Zoom ni, kerana saya tidak subscribe yang penuhnya, kalau dipotong sekarang, kita rehat 5 minit insya-Allah atau 10 minit dan kita sambung. Siapa nak sambung, bolehlah